Selamat malam. Sampai ke hari ini, aku masih tertanya-tanya, siapa sebenarnya yang Zahid Hamidi jumpai di Asia Timur? Yang kononnya beliau telah berjumpa tentang derma Arab RM 2,6 bilion. Pada 22 Ogos 2015, Timbalan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sendiri, telah mengesahkan bahawa beliau secara peribadi telah bertemu dengan wakil keluarga dari Arab Saudi yang mengaku menderma RM 2,6 bilion kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Sehingga hari ini aku tertanya-tanya, siapa sebenarnya yang dijumpai oleh Zahid Hamidi dalam pengakuannya pada 22 hari bulan Ogos 2015 ini? Dan kalau benar dia telah berjumpa dengan keluarga diraja ini, kenapa dia tidak berjumpa atau menjadi saksi di dalam perbicaraan Najib Tun Razak berkaitan salah guna dan penyelewengan RM 42 juta dana SRC internasional? Selain daripada itu, yang lebih menghairankan kita ialah apabila kesemua hakim telah bersetuju bahawa wang yang masuk ke dalam akaun Najib itu tidak berasal daripada keluarga diraja Arab, dan juga derma Arab yang diceritakan itu ada seorang hakim melabelnya sebagai satu cerita dongeng semata-mata. Yang lebih menghairankan, pada 26 Oktober 2018, Menteri Luar Arab Saudi Adel Ahmad Al-Jubair mengesahkan bahawa dana RM 2,6 bilion yang didakwa merupakan derma Raja Arab Saudi tiada kena mengena dengan kerajaan Arab Saudi, katanya pada waktu itu. Sekarang makin menjadi misteri kenapa Zahid membisu selepas pendedahan tersebut, dan siapa yang dijumpai oleh Zahid Hamidi yang kononnya dia jumpa di Arab Saudi tersebut. Dan yang lebih membuatkan kita lebih tertanya-tanya dan hairan, baru-baru ini juga Tan Sri Apandi Ali disahkan memberi keterangan bercanggah dengan berkait isu derma RM 2,6 bilion yang dalam saman fitnah 10 juta ringgit yang difailkan bekas peguam negara itu kepada Lim Kit Siang. Yang lebih menghairankan kita, sebelum PRU 14 dalam satu sidang media, Apandi secara terang-terangan mengatakan bahawa dia mengesahkan bahawa kisah derma Raja Arab Saudi itu adalah benar. Apandi Ali kata benar daripada derma Arab Saudi. Tetapi ini yang lebih mengejutkan. Tetapi sebelum itu, Apandi telah mendakwa pada sebelum pilihan raya ke-14 itu, Apandi mendakwa telah menghantar satu delegasi ke Riyadh dan bertemu dengan pihak yang dikatakannya adalah penderma dana RM 2,6 bilion itu. Namun, ini yang menariknya, ketika pemeriksaan balas di mahkamah, Apandi mengakui bahawa delegasi berkenan tidak berjumpa maupun bercakap dengan pihak yang didakwa sebagai penderma, dengan berkata putra Raja Arab Saudi enggan berjumpa sesiapa. Pengakuan ini sudah cukup membuktikan bahawa Apandi Ali tidak berterus terang dalam sidang medianya yang telah membersihkan Najib pada waktu itu. Syak bahawa wujud subhat antara Najib dan Apandi menggunung apabila timbul persoalan bagaimana Apandi boleh mencapai keputusan bertentangan dengan hasil siasatan Tan Sri Abdul Ghani Patail dan Tan Sri Abdul Qasim dalam masa yang singkat. Apakah Zahid tak ingin mengulas perkembangan ini? Dan persoalan terakhir ialah,
Apakah Zahid dan Najib berkomplot untuk menipu rakyat Malaysia? Kononnya RM2.6 bilion yang masuk ke dalam akaun peribadi Najib merupakan derma Raja Arab Saudi. Dan aku tinggalkan kamu dengan satu persoalan besar yang perlu kita kongsi dan jawab. Siapa sebenarnya yang dijumpai oleh Zahid Hamidi di Arab Saudi yang dikatakan diumumkannya pada 22 Ogos 2015 itu? Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ada ramai orang lagi yang sampai sehingga kini masih mempercayai bahwa derma atau duit yang diterima Najib dalam SRC internasional 42 juta masih percaya bahwa itu derma datang daripada Arab. Derma atau duit itu datang daripada Arab. Walaupun Mahkamah Tinggi Rayuan dan Persekutuan telah pun mengesahkan bahwa wang itu tidak dapat dibuktikan datang daripada kerajaan ataupun keluarga di Raja Arab, tetapi masih ramai yang masih cuba menegakkan benang yang basah yang mengatakan bahwa derma itu datang dari Arab. Tapi Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi serta Mahkamah Persekutuan bersetuju bahwa itu adalah seperti satu dongeng yang tidak ada asasnya. Kisah dongeng derma RM2.6 bilion persoalan malam ini, Zahid dan Najib berkomplot. Saudara penonton sekalian, kita mulakan dengan satu persoalan yang simple. Kenapa Zahid tidak dipanggil sebagai saksi dalam kes SRC internasional bagi menjelaskan pertemuannya dengan pihak penderma dari Arab Saudi? Ini semua karena Zahid sebelum ini, kalau tak silap pada tahun 2015, pernah mengatakan bahwa dia telah berjumpa, dia telah secara pribadi bertemu dengan wakil keluarga di Raja Arab yang mengaku kononnya menderma RM2.6 bilion kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Persoalan besar selepas 2015 itu, mengapa Zahid tidak tampil menjadi saksi dalam kes SRC bagi menjelaskan pertemuannya dengan pihak penderma dari Arab tersebut? Ini yang menjadi persoalan besar kepada saya sehingga hari ini. Aku rasa kalau Zahid sendiri memberi penjelasan yang kononnya telah bertemu dengan penderma Arab itu, mungkin Najib bosku tidaklah bermasalah besar seperti sekarang ini. Penonton yang dihormati sekalian, pada 22 hari bulan Ogos 2015, Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, yaitu Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mengesahkan bahawa beliau secara pribadi telah berjumpa dengan wakil keluarga dari Arab Saudi yang mengaku menderma RM2.6 bilion kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita sudah tahu bahawa ini adalah satu penipuan. Berdasarkan keputusan-keputusan Hakim Mahkamah Tinggi, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan dan panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan. Kesemua hakim ini mengesahkan bahawa RM2.6 bilion yang masuk ke dalam akaun pribadi Najib tidak berasal daripada Arab Saudi. Malah ada di antara hakim-hakim melabelkan kisah derma Arab Saudi itu sebagai kisah dongeng. Namun demikian, ada ramai lagi pengikut-pengikut tegar, tebal Najib mengatakan bahawa itu semua adalah derma daripada Arab. Masih lagi mempercayai kisah dongeng tersebut, yang walaupun telah disahkan sebagai satu perkara yang tidak boleh dipercayai oleh Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Bahkan ada antara hakim telah mengatakan itu kisah dongeng. Biarpun begitu, kita sudah tahu sebelum hakim-hakim membuat keputusan bahawa rakyat Malaysia ditipu sebelum PRU 14 berhubung derma Raja Arab Saudi itu.
Ini kerana sebelum perbicaraan kes SRC sempat bermula, Najib mengaku kepada Al Jazeera bahawa beliau hanya menganggap RM2.6 bilion yang masuk ke dalam akaun peribadinya adalah derma Raja Arab Saudi. Pengakuan ini dibuat tidak lama selepas PRU 14 dan pendedahan Najib mengesahkan bahawa Zahid menipu apabila mendakwa bertemu dengan wakil keluarga Arab Saudi yang mengaku menderma RM2.6 bilion. Kenapa Zahid membisu pada ketika itu? Seterusnya, pada 26 hari bulan Oktober 2018, Menteri Luar Arab Saudi Adel Ahmed Al-Jubair mengesahkan bahawa dana RM2.6 bilion yang didakwa merupakan derma Raja Arab Saudi tiada kena mengena dengan kerajaan Arab Saudi. Perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Luar Malaysia pada ketika itu, Datuk Saifuddin Abdullah, selepas menerima kunjungan Adel di Wisma Putra di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, saudara penonton sekalian, Saifuddin berkata bahawa beliau, iaitu Adel, menyatakan bahawa derma RM2.6 bilion tidak ada kena mengena dengan kerajaan Arab Saudi. Kenapa Zahid berdiam diri? Dan saya turut tertanya-tanya, kenapa Zahid tidak dipanggil sebagai saksi dalam kes SRC internasional bagi menjelaskan pertemuannya dengan pihak penderma dari Arab Saudi? Baru-baru ini, Tan Sri Afandi Ali disahkan memberi keterangan yang bercanggah berkait isu derma RM2.6 bilion dalam saman fitnah RM10 juta yang difailkan oleh bekas peguam negara itu terhadap Lim Kit Siang. Menurut Hakim Datuk Azimah Umar, keterangan Afandi bercanggah dengan keterangannya sendiri, yang mana terdahulu dan beliau bersikap cuba mengelak dan tidak berterus terang. Sebelum pilihan raya umum ke-14, dalam satu sidang media, Afandi secara terang-terangan membersihkan nama Najib berhubung skandal 1MDB, SRC dan aliran dana RM2.6 bilion, sekaligus mengesahkan bahawa kisah derma Arab Saudi yang dimasyurkan oleh Najib adalah benar. Malah Afandi mendakwa mengantar satu delegasi ke Riyadh dan bertemu dengan pihak yang dikatakannya adalah penderma dana RM2.6 bilion itu. Namun ketika pemeriksaan balas di mahkamah, Afandi mengakui bahawa delegasi berkenan tidak berjumpa maupun bercakap dengan pihak yang didakwa sebagai penderma, dengan berkata, Putra Raja Arab Saudi enggan berjumpa sesiapa. Pengakuan ini sudah cukup untuk membuktikan bahawa Afandi tidak berterus terang dalam sidang medianya pada 2016 dan mungkin dicalonkan sebagai peguam negara oleh Najib untuk cuba membersihkan nama bekas Perdana Menteri itu di kaca mata rakyat. Syak bahawa wujud subhat antara Najib dan Afandi menggunung apabila timbul persoalan bagaimana Afandi boleh mencapai keputusan yang bertentangan dengan hasil siasatan Tan Sri Abdul Ghani Patail dan Tan Sri Abu Qasim dalam masa yang begitu singkat. Apakah Zahid tidak ingin mengulas perkembangan ini? Apakah Zahid dan Najib berkomplot untuk menipu rakyat Malaysia? Kononnya RM2.6 bilion yang masuk ke dalam akaun peribadi Najib merupakan derma Raja Arab. Ulasan ini saya ubah suai daripada Regi JC Ritaudin. Sekian dulu, Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.